Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali lagi kita bertemu di dalam channel Sembang Santai Geologi bersama saya Dr. Hamzah Muhammad, mantan Profesor Geologi. Pernahkah anda mendengar perkataan fool's gold? Jika belum ataupun tidak begitu pasti tentang perkara ini, jangan ke mana-mana kerana saya akan menjelaskan perkara ini sebentar lagi. Sebelum itu, mohon supaya anda semua like dan share video ini dan jangan lupa subscribe dengan menekan butang subscribe dan loncengnya sekali. Di dalam alam kita ini, terdapat puluh ribuan mineral sama ada terdiri daripada logam atau bukan logam, terdiri daripada mineral yang berharga ataupun yang tidak begitu berharga, yang kurang bernilai dari segi ekonomi. Sudah menjadi kelumrahan mineral yang ribuan ini dibezakan antara satu dengan lain menggunakan warna mereka. Soalnya sekarang ni, terdapat mineral-mineral yang mempunyai kesamaan warna dan ini cukup mengelirukan. Sebagai contoh, saya ambil emas tulin yang berwarna kuning ataupun kuning kemerah-merahan. Sayangnya ada satu mineral lagi di alam kita yang lebih biasa yang juga berwarna kuning dan sangat menyerupai warna kekuningan emas ini. Mineral tersebut bernama pyrite dalam bahasa Inggerisnya ataupun pirit dalam bahasa Malaysia. Ini menyebabkan timbul banyak kekeliruan dalam pembezaan antara dua mineral ini. Saya tarik perhatian anda semua kepada skrin komputer ini yang memperlihatkan dua gambar, iaitu di bahagian atas ini ialah mineral pyrite atau pirit itu, dan yang di bawah ini ialah ketulan-ketulan atau nugget emas tulin. Sekali pandang kepada orang-orang yang biasa dan bukan profesional, kelihatannya seperti sama dari segi warna. Tetapi banyak sifat lain yang berbeza antara pirit dan emas tulin ini. Kekeliruan ini sebegitu jelas sehingga ada pihak yang sanggup meninggalkan pekerjaan hakiki mereka yang agak lumayan dan terus mengerjakan longgokan pirit yang mereka sangka sebagai longgokan emas. Dan kekecewaan ini hanya terjadi apabila mereka hendak menjual pirit tersebut dan diberitahu oleh pembeli emas bahawa itu bukanlah emas tetapi cuma mineral pirit. Jadi, saudara-saudara dan saudari, di sinilah mula timbulnya jolokan ataupun momokan terhadap mineral pirit ini yang diberi jolokan nama fool's gold. Dalam bahasa Malaysia bolehlah kita terjemahkan sebagai emas palsu ataupun emas tipuan. Di Malaysia tidak berapa lama dahulu, kita sering mendengar orang awam memperkatakan tentang emas muda. Tiada bukti saintifik setakat ini yang menunjukkan emas itu ada pada sifat muda ataupun tua. Jadi pada hakikatnya
apa yang dirujuk mereka sebagai emas muda itu tidak lain daripada mineral pirit yang sangat mengelirukan ini. Jadi selain daripada sifat warna yang boleh mengelirukan itu, sebenarnya terdapat sebilangan lagi sifat-sifat lain, fizikal dan kimia yang penting yang dapat membezakan di antara mineral pirit dan emas tulen ini. Saya tarik perhatian saudara dan saudari kepada carta yang saya sediakan yang menunjukkan perbezaan di antara pyrite dan emas, pirit, pyrite and gold, pirit dan emas. Pertama, seperti saya sebutkan tadi, warna. Warna ini memang hampir sama, perbezaannya cuma pirit ini lebih bersifat berwarna berasi, maknanya berwarna ketembagaan, lebih kepada warna tembaga, sedangkan emas tulen ini lebih kepada reddish yellow ataupun kuning kemerahan. Kalau kita tahu komposisinya dengan alat-alat tertentu, sangatlah mudah dibezakan di antara pirit dan emas ini, kerana pirit ini tak lain daripada sulfit daripada besi, iaitu iron sulfide FeS2, di mana kandungan besinya 47% dan sulfur di dalamnya 53%. Itu komposisi pirit. Sedangkan emas tepat 100% daripada logam aurum. Sifat ketiga yang boleh membezakan ialah bentuk ataupun shape daripada dua mineral ini, di mana pirit ini lebih bersifat bersegi-segi ataupun kubik sifatnya, sedangkan nugget daripada emas ini lebih merupakan bijian yang rounded ataupun membulat ya, di sisi-sisinya. Saya rasa ini boleh dijelaskan semula dengan gambar di sini, yang mana pirit bersifat kubik dan bersegi-segi, sedangkan nugget gold ini lebih rounded ataupun membulat pada sisinya. Jadi itu boleh menjadikan pembeza juga untuk dua mineral ini. Yang ketiga ialah sifat kemagnetan, magnetism. Oleh kerana pirit ini mengandungi besi di dalamnya, maka dia bersifat sedikit magnetik dan boleh menarik magnet walaupun lemah, sedangkan emas langsung tidak mempunyai sifat magnetik di situ. Yang berikutnya ialah graviti tentunya, specific gravity. Ini penentu yang sangat berguna untuk dua mineral ini, iaitu pirit dan gold, emas, di mana emas hampir 10 kali lebih tinggi, hampir 4 kali lebih tinggi graviti tentunya berbanding dengan pirit, iaitu 5/19.3. Maksudnya, jika kita mempunyai dua ketulan, satu pirit dan satu emas yang hampir sama saiznya, letakkan di tapak tangan kiri pyrite, pirit, dan di kanan emas, maka kita akan merasa bahawa yang di kanan itu menekan lebih, menunjukkan specific gravity atau graviti tentunya adalah tinggi. Sifat yang berikut ialah kekerasan, hardness. Pirit ini, mineral yang keras dalam skala kekerasan Mohs yang terkenal dalam geologi itu, dia diberi skala 6. Sedangkan emas ialah logam yang jauh relatif lebih lembut dengan skala Mohsnya cuma 2.5 saja. Jadi kalau kita nak menguji, ambil sekeping kuprum tersebut boleh mengguriskan ketulan emas
ataupun jasad emas, tetapi tidak akan dapat mengguriskan pirit sebagai satu mineral. Jadi ini pun satu pembeza yang sangat penting juga. Dan sifat yang lain yang tidak kurang pentingnya ialah yang disebut ductility, iaitu sifat kemulurannya. Di mana pirit ini satu mineral yang keras, yang brittle dalam bahasa Inggerisnya, dan mudah pecah. Sedangkan emas adalah unsur yang mulur atau ductile yang boleh ditempa dan boleh dibentuk tanpa memecahkannya. Jadi itulah 6 atau 7 sifat selain daripada warna yang berupaya untuk membezakan di antara pirit dan emas ini. Jadi dengan penerangan yang ringkas ini, kita berharap selepas ini kita tidak mudah diperbodohkan oleh parade, iaitu fool's gold ini, dan kita boleh membezakan dengan baik sekali antara mineral pirit yang palsu itu dan emas yang tulen. Sekian saja untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih di atas kesudian saudara dan saudari mengikuti video ini sehingga selesai. Sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk like dan share video ini dan subscribe dengan menekan button subscribe dan loncengnya sekali. Sekian, sehingga kita bertemu lagi. Bye-bye.